Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabiyyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhabil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa Masjid Jami'ul Muhsinin Kampung Kundang. Dihormati dan dimuliakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama-tama dan selama-lamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnia-Nya yang dititipkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid. Dan insya-Allah malam ini kita akan sambung pada muka surat 46. Muka surat 46. Yang lepas kita dah masuk dalam bab sumber hukum faraid yang lepas. Kemudian kita dah masuk dalam bab hadis, ayat Al-Quran, kemudian pandangan sahabat, rukun-rukun pusaka, ta'rif ataupun definisi yang dikatakan harta pusaka. Ada harta pusaka yang kita mungkin anggap ia bukan harta pusaka, dan ada juga harta pusaka yang sebenarnya bukan harta pusaka tapi kita anggap harta pusaka. Banyak yang berlaku, contoh tanah ataupun rumah yang belum lagi dihabis bayar, sebab dia berada di bawah pajakan ataupun ar-rahnu ataupun pajakan bank lah. Biasanya kalau orang beli bank secara hutang, biasanya geran masih lagi di bawah pemilikan bank. Jadi syarat untuk yang dikatakan al-tirkah, iaitu harta yang perlu, yang wajib difaraidkan, adalah syarat, antara syarat utamanya adalah pemilikan sempurna. Pemilikan sempurna yang betul-betul milik si mati semasa si mati meninggal dunia. Kalau pemilikannya belum sempurna, maka ia belum termasuk dalam harta warisan. Cuma sekarang ini kita ada takaful, ataupun ada setengah orang ambil insurans. Kalau kita orang yang Islam, mudah-mudahan kita ambil takaful lah. Takaful untuk apa? Untuk cover. Misal kata kalau kita dah meninggal dunia, jadi harta sama ada rumah atau tanah yang kita beli itu akan ditanggung oleh syarikat takaful atau insurans tu. Jadi pemilikannya sudah pun sempurna. Kalau yang belum, bermakna pemilikan itu belum sempurna dan hutang itu waris tak wajib bayar. Kalau faraid wajib boleh terima, tapi kalau hutang waris tak wajib bayar. Kalau misal kata si mati memang orang yang tidak ada kemampuan dan berhutang banyak, ketika meninggal dunia, wang yang dia ada, harta yang dia ada cuma dapat menampung untuk pengurusan jenazah dia sahaja, dari segi mandi, kafan, solat dan ke bumi sahaja. Kemudian hutang dia dengan Allah
dengan hutang dia dengan manusia, tak ada lagi harta, maka kewajipan membayar hutang tidak lagi pada waris. Tetapi waris, terutama anak-anak, boleh untuk membayarkan hutang, dan ianya termasuk dalam perkara-perkara membuat kebaikan, perkara-perkara kebaikan yang boleh kita lakukan kepada orang tua kita. Kita ni orang Islam ada kelebihan berbanding orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam kalau dah berlaku kematian dah tak ada peluang lagi dah nak berbuat baik dengan mak ayah. Tapi kita orang Islam, bila mana ayah mak kita dah tiada, kita masih ada peluang untuk membuat baik kepada mak ayah kita, dan kita dapat pahala. Antaranya adalah melunaskan hutang-hutang daripada peninggalan mak ayah kita, berbuat baik dengan kenalan-kenalan mak ayah kita. Itu juga antara cara untuk kita membuat kebaikan kepada mak ayah kita walaupun mereka sudah tiada lagi. Itu antaralah contoh-contoh yang boleh kita ambil pengajaran untuk kita berbuat baik kepada mak ayah kita yang telah meninggal dunia. Muka surat 46, harta yang kecil tetap menjadi harta pusaka. Semua harta si mati diambil kira, sama ada nilainya besar atau kecil, seperti tanah, rumah, kereta, wang tunai, perabot rumah, peti ais, pinggan mangkuk, jam tangan, cincin, telefon, baju, kasut, pen, duit di mesin dan lain-lain. Semuanya adalah harta pusaka yang wajib difaraidkan. Tuan-tuan, puan-puan, kalau ada soalan boleh terus tanya. Kalau ada yang tak faham, kurang faham, boleh angkat tangan. Ustaz, maaf nak tanya, terus tanya. Saya lebih suka macam tu. Walaupun mungkin ada setengah-setengah guru je tak suka macam tu. Mana yang boleh saya jawab, saya akan terus jawab. Mana yang tidak boleh, saya akan hold dahulu, simpan soalannya, saya akan bertanya kepada yang lebih arif lagi. Itu lebih dapat kefahaman yang mendalam lah. Kalau hujung-hujung baru nak tanya, takut kita terlajak sampai pukul 10 pun belum tentu lagi selesai. Jadi kalau ada persoalan, boleh terus angkat tangan, terus tanya. Haram mengambilnya tidak kira nilainya besar atau kecil tanpa mendapatkan keizinan seluruh ahli waris yang berhak terhadap harta pusaka tersebut. Dalam ilmu faraid dinamakan sebagai takharruj, iaitu melepaskan hak faraid. Topik ini, tajuk ini akan dikupas dalam bahagian pengiraan nanti. Keizinan daripada ahli waris itu memerlukan kepada beberapa syarat, iaitu yang pertama, ahli waris telah aqil dan juga baligh. Yang kedua, ahli waris pandai menguruskan harta. Yang ketiga, ahli waris tahu dan faham bahagian faraid masing-masing. Dan yang keempat, ahli waris mengizinkan dengan sukarela, sama ada dengan cara dibayarkan bahagian mereka kepada mereka, yakni tebus hak atau tidak dibayar. Dalam kitab ini penulis meletakkan 4 syarat. Dalam fatwa Asy-Syabaqah Al-Islamiyah yang dibimbing oleh Syekh Dr. Abdullah Balfaqih, boleh sekiranya kita nak takharruj ataupun melepaskan hak, ataupun dalam bahasa mudahnya bagi sama rata, ataupun muafakat dengan 3 syarat. Yang pertama, di kalangan ahli waris aqil dan juga baligh. Yang kedua, kena tahu dahulu jatah atau bahagian ahli waris yang berhak. Berapa suami dapat, berapa ayah dapat, ibu dapat, anak-anak dapat berapa, yang lelaki berapa, yang perempuan berapa. Lizzakari mithlu hazil unsain. 3 syarat ini kalau ada. Kemudian yang ketiga apa dia? Rela hati, bukan paksaan. Kalau yang tak setuju, biar dia ambil bahagian dia ikut faraid. Selebihnya baki waris yang bersetuju, barulah kumpulkan, kemudian bahagi ikut muafakat. Tak ada masalah. 3 syarat ni kena ada. Dalam kitab ini penulis meletakkan 4. Satu lagi, ahli waris tahu dan faham bahagian faraid masing-masing, dan ahli waris pandai menguruskan harta. Pandai menguruskan harta ni kalau dalam bab umumnya termasuk orang yang berakal lah. Orang yang berakal dan juga baligh, syarat yang pertama. Orang yang tak berakal, OKU, dia tak boleh nak menguruskan harta, maka dia kena bahagi bahagian dia mengikut ketentuan faraid. Tak boleh kita nak pujuk dia dengan tujuan nak mengambil hak dia. Muslimin yang dirahmati Allah, apa kata Nabi SAW, mafhumnya, setiap apa yang masuk dalam badan kita daripada sumber yang haram,
maka neraka adalah tempat utamanya. Na'udzubillah min zalik. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah dengan nilai yang kecil sahaja pun masuk neraka? Apa kata Nabi SAW? Atau kama qala, ya, walaupun hanya sebatang kayu sugi. Tuan-tuan boleh anggarkan berapa nilai kayu sugi. Kalau kita beli dekat masjid Petaling tu kan banyak kumpulan-kumpulan ataupun orang-orang tabligh yang jual, dekat mana-mana pun ada tempat-tempat jual kayu sugi. Selain satu batang lebih kurang dalam RM1 je. Dengan hanya RM1 itu boleh memasukkan kita ke dalam neraka, seandainya kita mengambil tanpa hak ataupun mengambil hak orang lain, apatah lagi harta tersebut milik anak yatim. Na'udzubillah. Contohnya, anak lelaki mengambil jam tangan arwah ayahnya tanpa meminta izin daripada ibu dan adik-beradik yang lain. Perbuatan tersebut adalah haram kerana terdapat hak mereka, yakni waris-waris yang lain dalam harta tersebut. Dalam kitab ini juga penulis mengatakan hatta duit 5 sen sekalipun. Apa jua pemilikan milik si mati yang memang milikan sempurna, maka wajib difaraidkan, kecuali hendak dilepaskan hak ataupun nak bagi ke orang lain dengan syarat 4 ni tadi, kata penulis. Harta yang kecil yang sukar dibahagikan seperti kain, pensel dan sebagainya perlu dikumpulkan pada satu tempat. Ahli waris akan berbincang tentang pembahagian tersebut berdasarkan syarat-syarat di atas. Sama ada nak kumpulkan ataupun tak kumpulkan pun tak apa, tapi tahu. Yang penting waris-waris tahu yang mana harta si mati, yang mana yang nak ambil. Kemudian contoh ada jam tangan. Jam tangan arwah ni saya ambil. Yang waris lain semua setuju. Tak apalah dik, ambil lah dik. Itulah syarat yang memenuhi. Kadang-kadang orang tak bagi tahu, ambil siap-siap. Gelang arwah mak, tahu-tahu kakak yang sulung ambil siap-siap, senyap-senyap je. Sedangkan harta itu termasuk dalam harta yang wajib difaraidkan. Jadi apa-apa pun kena bincang dan mendapat persetujuan. Kerana apa? Kerana setiap harta yang ditinggalkan oleh si mati, yang pemilikan sempurna untuk si mati, milik yang sempurna, setiap barang itu ada hak setiap waris yang terlibat. Kalaulah 10 perempuan, 15 lelaki yang ada termasuk dalam waris-waris yang berhak dapat, yang layak cuma 5. Siapa dia? Ayah, ibu, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Jadi di kalangan 5 itu dia maklum dan tahu. Kalau dia tak bersetuju, kena tebus hak ataupun kena bayar berapa hak bahagian yang tak bersetuju tadi. Itu cara yang sepatutnya untuk menguruskan harta si mati. Contohnya, Zaid meninggal dunia dan meninggalkan isteri, bapa, ibu dan seorang anak lelaki. Setelah pengiraan dibuat, pembahagian faraid adalah seperti berikut. Yang pertama, isteri tadi akan dapat 3/24. Yang ni penulis dah tulis siap-siap mengikut asal masalah, iaitu mengikut GSTK, gandaan sepunya terkecil. Kalau ikut pada keadaan ini, isteri sepatutnya dapat berapa? Dalam hukum ashabul furud dapat 1/8. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Ini bagi suami. Bagi isteri, Allahumma shalli ala Muhammad. Apa ayat dia? Surah An-Nisa ayat yang ke-13, sambungan daripada walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi kamu perempuan akan mendapat 1/4 illam yakul lahum walad, sekiranya suami-suami kamu yang mati ini tidak meninggalkan anak. Tetapi seandainya arwah suami kamu meninggalkan anak, maka isteri-isteri tadi akan mendapat 1/8. Sepatutnya isteri kat sini dapat 1/8, cuma dia dah di-STK-kan, gandakan sepunya untuk pecahan, supaya keempat-empat waris ini dah dapat siap-siap berapa pecahan mengikut pecahan yang sama untuk semua waris. Bapa 4/24. Yang isteri tadi 3/24, kalau dikecilkan 1/8. Bapa akan dapat 1/6. Kalau 4/26 dikecilkan bermakna 1/6. 4 bahagi 4, 1. 24 bahagi 4, 6. 1/6. Ibu pun akan dapat 1/6. Dan anak lelaki akan mendapat baki asabah. Asabah ni apa? Selepas daripada yang ashabul furud
Makna ashabul furud ni apa? Yang Allah dah tentukan. Suami 1/2, 1/4, bapa 1/6, ibu 1/6, 1/3, anak lelaki, anak perempuan, lizzakari mislu hazil unsain asabah, selepas dibahagikan yang atas tadi, dibahagikan ashabul furud. Ada baki, barulah pada anak lelaki nisbah 2, dengan anak perempuan nisbah separuh daripada harta lelaki. Jadi di sini penulis dah kirakan siap-siap. Jadi isteri akan dapat 3/24, bapa dapat 4/24, ibu dapat 4/24, dan anak lelaki mendapat 13/24. Kalau ditanya anak lelaki kenapa dapat 13? Kerana baki daripada 3 campur 4 campur 4, 11. 11, 24 tolak 11, 13. Itulah baki untuk anak lelaki. Kalau misal kata ada anak perempuan, dekat sini ada 13 baki. Anak perempuan berapa orang contoh? Anak perempuan ada seorang, anak lelaki ada 5 orang, anak lelaki ada 6 orang, maaf. Jadi anak lelaki akan dapat 2, 2, 2, 2, 2, 12. Anak perempuan akan dapat 1. Cukup 13/24 pecahannya. Kalau misal kata seorang lelaki, seorang perempuan, bermakna yang lelaki akan mendapat 2/3 daripada 13 tadi, dan perempuan akan dapat 1/3 daripada 13 tadi. Ahli waris telah tahu dan faham bahagian faraid masing-masing, dan mereka cukup syarat untuk takharuj. Takharuj ni maknanya apa? Keluar daripada kaedah pengiraan faraid. Takharuj daripada perkataan asal kharaja, bermakna keluar. Bila kata keluar, kita kena masuk dahulu, baru ada istilah keluar. Tak jadi kalau kita kata kita keluar sedangkan kita belum masuk. Contoh, saya duduk dekat 2 pintu masjid, dekat parking kereta, saya bagi tahu dekat tuan-tuan saya keluar dari masjid, sedangkan saya belum masuk lagi ke masjid. Takkan jadi. Makna takharuj ni apa? Keluar. Mesti kena ada masuk sebelumnya, barulah ada keluar. Jadi takharuj ni apa? Kena tahu dahulu bahagian masing-masing ikut faraid. Itu syarat yang paling utama. Hikmahnya apa? Supaya kita tidak membelakangkan arahan ataupun perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum membahagikan harta pusaka mengikut faraid adalah wajib, bukan pilihan kedua. Kita dah masuk sebelum ini tentang hukum bahagi pusaka, hukum belajar bab pusaka. Walaupun hukum bab belajar pusaka ni hukumnya fardu kifayah, tetapi kita semua akan terlibat satu hari nanti. Sama ada kita yang mewarisi harta ataupun kita yang meninggal dunia mewariskan harta kepada waris-waris kita. Cuma fardu kifayah lah. Maknanya apa? Bila berlaku, bila dilaksanakan oleh sebahagian orang, bermakna gugur kewajipan yang lain. Kalau dalam kampung kita, tuan-tuan puan-puan datang hadir belajar tentang faraid, maka kewajipan pada yang lain gugur. Dalam bahasa mudah, kalau kita sekolah-sekolah dulu, apa Ustaz cakap, seorang buat yang lain tak payah. Bukan makna tak payah, yang lain pun dituntut juga sunat. Bila gugur kewajipan, yang lain tak belajar, dia datang juga untuk belajar, hukum dia adalah sunat. Sebab dah gugur tanggungjawab fardu kifayah tadi, sebab sebahagiannya telah mendalami atau mempelajarinya. Kemudian ahli waris tersebut berbincang. Isteri Zaid meminta keizinan daripada ahli waris yang lain untuk mengambil jam tangan Zaid, dan mereka mengizinkan. Bapa Zaid mencadangkan agar koleksi buku Zaid diberikan kepada perpustakaan, dan semua bersetuju. Ibu Zaid ingin mengambil pen Zaid dan semua izinkan. Kemudian anak lelaki Zaid mahu mengambil telefon pintar Zaid. Semua mengizinkan kecuali isteri Zaid. Dia minta anak Zaid membayar bahagiannya pada telefon tersebut. Harta telefon itu ialah RM800, bahagian isteri Zaid ialah 3/24, dalam kurungan bersamaan 1/8. Jadi anak Zaid perlu membayar 100 kepada isteri Zaid untuk memiliki telefon tersebut. Sampai tahap macam tu, nak mengelak daripada kita termakan hak orang lain. Kalau ikut pada bacaan ini, kefahaman kita, Zaid ini meninggal dunia, ada isteri, ada anak lelaki. Anak lelaki nak ambil telefon Zaid ni. Kemudian maknya lah, isteri Zaid tu maknya kata tak boleh, hak mak ada dekat telefon ni. Berapa? 1/8. Nilai telefon RM800. Jadi anak ni membayar hak, tebus hak bagi dekat mak. Nah, mak 100, bagian mak dah selesai, saya ambil telefon ini. Ayah, atuk, yang lain-lain waris semua setuju, saya dapat. Okey, selesai ni masalah.
Tak semestinya bila berlaku kematian terus kumpul harta, letak selonggok, bajunya, telefon dan sebagainya. Tak semestinya. Cuma setiap kali kita nak ambil harta si mati tadi, kita kena maklumkan kepada ahli waris yang berhak. Itu yang kewajipan kita. Dan sebaik-baiknya perlu dilakukan secara segera. Jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu lama-lama. Sebab apa? Takut-takut berlakunya munasahat. Apa makna munasahat? Kematian bertingkat, berlapis. Kematian berlapis, susah kita nak tentukan nanti. Lepas setahun, lepas 2 tahun baru nak bagi-bagikan harta pusaka. Bila tempoh seminggu lepas kematian ayah, mak pula meninggal dunia. Belum sempat nak bahagikan kepada mak. Sepatutnya mak ada hak tu dekat harta-harta yang arwah ayah tinggalkan. Tetapi mak pun meninggal dunia 2 minggu selepas kematian ayah. Berlaku tak? Banyak berlaku macam tu. Sebab apa? Lambat diuruskan, lambat ditentukan. Bila kata tentu, tak semestinya kena terus pergi pejabat tanah, pejabat daerah. Esok kita pergi tukar nama tanah. Tak. Makna segeranya apa? Tentukan hak dahulu, bahagian. Ayah dapat berapa, ibu dapat berapa. Tuan-tuan puan-puan, kalau kita tahulah tentang faraid ini, nak tentukan ni 5 minit pun tak sampai. 5 minit pun tak sampai, selesai tanggungjawab kita dan waris-waris yang lain. Supaya apa? Yang waris-waris semua ni maklum bahagian dia berapa. Bila kita nak tentukan, bukan dengan tahu berapa jumlah harta si mati, tak. Yang tu perkara kedua. Berapa harta si mati tinggalkan, berapa ekar tanah, berapa buah rumah sewa dan sebagainya, kereta, motor, itu perkara kedua. Lain nanti bincang. Lepas nanti bincang. Yang penting kita bincangkan berapa hak yang sepatutnya. Ayah 1/6, ibu 1/6, isteri 1/8, anak-anak, lelaki perempuan nisbah 2/1. Dah selesai. Masing-masing tahu. Bila berlaku saja kematian, itu yang antara yang perlu dipercepatkan. Jangan dilambat-lambatkan. Memang betul kita ni sensitif cerita pasal bab harta pusaka ni. Kubur masih merah, sibuk cerita pasal harta. Tak, kita bukan cerita pasal harta. Kita cerita tentang tuntutan agama. Kita cerita tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah wajibkan kita untuk tentukan dan bahagikan. Sama ada dia nak atau tidak, itu terpulang. Dia boleh takharuj ataupun tebus hak ataupun serahkan. Kalau dia tak nak, dia boleh bagi kepada waris-waris yang lain. Harta yang bernilai tinggi seperti rumah dan tanah boleh juga dilakukan seperti ini. Tapi jaranglah. Jarang sebab harta yang berunsur tanah, rumah, biasanya orang nak juga sebab nilainya tinggi. Kalau yang kecil-kecil tu tak apalah, dia akan lepaskan haknya. Ambillah pakaian ni, tak apa. Kalau ada bahagian aku punya, tak apa, kau ambil je. Itu biasa kita dengar. Telefon, kemudian apa, jam tangan dan sebagainya. Perkara yang wajib ditunaikan terhadap harta pusaka, al-huququl muta'alliqatu bitirkah. Harta pusaka seseorang yang telah meninggal dunia tidak boleh diberikan secara langsung kepada ahli warisnya, melainkan setelah dilaksanakan 4 perkara, iaitu tuntutan harta pusaka secara langsung, menguruskan jenazah, membayar hutang dan menunaikan wasiat si mati jika ada. Bila berlaku kematian, jangan terus bagi-bagi, tak. Ada hak daripada harta si mati tadi yang wajib kita uruskan. Apa dia? Pengurusan jenazah si mati. Urusan mandinya, kafannya, kebuminya, solatnya, semua tu guna modal. Semuanya guna duit. Ya, duit bukan segala-galanya, tapi hakikatnya segala-galanya memerlukan duit. Tak ada benda yang percuma sekarang ni. Masuk tandas awam pun kena bayar 50 sen, kena bayar RM1. Jadi semuanya melibatkan kos. Kita tak salahkan kos-kos tu, tak apa. Itu memang dah realiti. Tetapi daripada mana perbelanjaan tu nak diambil? Daripada harta si mati tadi. Daripada harta si mati sebelum difaraidkan. Perkara-perkara tersebut wajib ditunaikan dengan menggunakan harta si mati mengikut tuntutan tertib. Dan ada tertib-tertib mana yang lebih utama. Yang pertama, contoh antara hutang dengan Allah dengan hutang dengan manusia, mana yang lebih utama didahulukan. Yang pertama, tuntutan harta pusaka secara langsung. Lihat nota kaki di bawah 49, Al-Syekh Abduh bin Salim Al-Hilmi Al-Faraid Al-Musabbat. Terjemahan cetakan. Okey, ini dia bagi sumber. Tuntutan harta pusaka secara langsung.
Apabila seseorang Muslim meninggal dunia, perkara yang pertama sekali yang perlu dilaksanakan dengan segera ialah menjelaskan tuntutan hartanya secara langsung. Terdapat beberapa tuntutan yang mempunyai hubungan secara langsung dengan harta si mati yang perlu diselesaikan mengikut turutan tertib seperti berikut. Yang pertama, zakat. Jika si mati belum sempat mengeluarkan zakat hartanya yang telah cukup haul. Cukup haul ni apa? Cukup tahun. Haul ni setahun. Pemilikan sempurna selama setahun, maka cukup haul. Atau nisab, atau kadarnya. Kita boleh lihat dekat website Lembaga Zakat Selangor LZS, setiap hari, setiap minggu dia akan update berapa nisab kadar yang wajib untuk kita mengeluarkan harta berdasarkan pada berat emas semasa. Maka wajib ditunaikan zakat harta tersebut. B, yang kedua, gadaian. Jika mati masih belum melangsaikan hutang gadaian, maka pemberi hutang berhak menuntut hutangnya atau menjual barang gadaian tersebut. Seperti contoh rumah tadilah, belum habis bayar. Kalau misal kata masing-masing waris tak mampu nak langsaikan, tak apalah, kita bagi bank lelong. Kalau misal kata ada hutang lagi 100,000, bank lelong dapat 300,000, jadi bakinya 200,000, itulah yang difaraidkan. Sebab itu adalah hak milik si mati. Kalau misal kata lebih, bermakna ada hutang lagi, makna menggunakan harta yang lain, waris akan bayar baki itu berdasarkan daripada harta-harta yang lain. C, azan isyak. Nak teruskan ke nak sambung ke nak berhenti azan sekejap? Teruskan ya. C, kos penempatan isteri beriddah selama 4 bulan 10 hari. Bismillah. Yang ni pun kadang-kadang ramai yang terlepas pandang. Kos penempatan isteri beriddah selama 4 bulan 10 hari. Perempuan dia ada iddah. Iddah kematian suami 4 bulan 10 hari. Ini bagi wanita yang tidak hamil. Bagi wanita yang hamil, dia beriddah selagi mana belum bersalin, selagi itulah tempoh iddahnya. Ini bagi yang kematian suami. Laki ada iddah tak? Keiddah hanya untuk perempuan saja. Ini soalan cepu mas ni. Lelaki ada iddah ke tidak? Kalau saya kata ada, setuju tak? Ada. Lelaki ada iddah. Bila iddah lelaki? Dalam 2 keadaan. Yang pertama, iddah ni maknanya apa? Sebelum kita masuk tu, kita nak tahu iddah ni apa mana? Iddah maknanya tempoh menunggu. Tempoh menunggu bagi seseorang untuk dia berkahwin lain, berkahwin semula. Lelaki ada iddah 2 keadaan. Cuma ada setengah ulama tak menggunakan istilah iddah. Ada setengah ulama menggunakan istilah iddah bagi lelaki. Sebab ada yang tak bersetuju. Lelaki, itu bukan iddah lamanya, dia kata. Tak, iddah ni tempoh menunggu. Bukannya iddah ni kena haid, kena beranak, kena mengandung baru iddah ada, tak. Maknanya tempoh menunggu. 2 keadaan lelaki. Yang pertama, bila mana seseorang lelaki dia berkahwin dengan seorang perempuan, kemudian diceraikan perempuan tadi, dia nak kahwin dengan adik atau kakak perempuan tadi. Faham tak maksud saya? Ganti tika. Tapi ganti tika ni biasa orang mati, isteri meninggal, boleh terus kahwin sebab hubungannya dah terputus. Tetapi dia ceraikan dengan cerai talak 1. Talak yang boleh dirujuk. Dia tak boleh kahwin dengan kakak bekas isterinya yang dicerai ataupun adik perempuan bekas isteri yang cerai. Kena tunggu habis iddah dia dengan isteri dia, baru boleh untuk dia berkahwin dengan kakak ataupun adik perempuan tadi. Sebab hubungannya belum terputus lagi. Jadi sebab apa? Sebab larangan dalam agama untuk mengumpulkan 2 saudara. Kita tak boleh berkahwin dengan kakak dengan adik dalam waktu yang sama. Haram hukumnya. Tak boleh. Yang kedua, bila kita bukan kita lah, bila tuan-tuan dah beristeri 4, tuan-tuan dah beristeri 4, kemudian yang keempat tu ataupun salah seorangnya tuan-tuan ceraikan dia, kemudian nak tambah 1 balik, ganti balik cukupkan 4 kota tadi,
kena tunggu iddah habis daripada isteri yang diceraikan tadi. Sebab kita cuma ada kotak 4 sahaja. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Yang tu kita seronok dengar ayat tu. Yang lelaki-lelaki seronoklah dengar. Boleh kahwin 2, 3 atau 4. Tapi lupa ayat lepasnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat. Kalau kamu tak berani ataupun tak yakin, takut untuk berlaku adil, maka kahwinlah seorang. Seorang sudah memadai. Adil ni maknanya apa? Bukan sama rata. Kadang-kadang orang salah faham bila kata adil sama rata. Isteri pertama beli perabot, isteri kedua mesti juga kena beli perabot. Tak. Itu bukan adil, itu sama rata. Adil maknanya apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan lawannya adalah zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh, saya ada anak yang sekolah menengah, saya ada anak yang sekolah rendah, dua-dua lelaki. Yang belanja sekolah menengah saya bagi RM10, yang sekolah rendah saya bagi RM5. Adil tak saya? Adil tak saya? Tak berani nak jawab. Adil sebab apa? Sebab yang lelaki yang sekolah menengah, duitnya nak digunakan untuk isi minyak motor. Kemudian makanan dekat kantin sekolah menengah biasanya lebih mahal. Satu bekas nasi lemak ataupun mi goreng mungkin RM2 atau RM3. Kalau di sekolah rendah mungkin RM1. Jadi kita tahu berapa harga makanan di kantin. Jadi berdasarkan keperluan dia, kita bagi belanja. Walaupun tak sama nilai. Itu yang dikatakan adil. Bukan sama rata. Tetapi meletakkan sesuatu pada tempatnya, pada haknya. Jadi yang ketiga tadi, kos penempatan isteri beriddah selama 4 bulan 10 hari, asingkan siap-siap. Ini bagi isteri yang kematian suami. Ataupun isteri itu masih lagi diceraikan, belum habis iddah, masih lagi di bawah tanggungan suami tadi, lelaki yang meninggal dunia tadi, dan perlu diasingkan, bagi siap-siap untuk tempoh dia beriddah. Dan yang keempat, pinjaman. Jika si mati meminjam wang dan meninggal dunia sebelum menggunakan wang tersebut, maka dikembalikan wang itu kepada pemberi hutang. Ini hutang juga kena selesaikan sebelum pembahagian harta faraid. Hutang, bab hutang antara bab yang panjang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu muka surat, satu ayat bab hutang saja. Ayat paling panjang dalam Al-Quran adalah berkaitan tentang hutang. Hukum berhutang, kalau misal kata perlu, dibolehkan. Hukum membayar hutang wajib. Bila keadaan wajib? Bila seseorang berhutang dan berjanji untuk bayar pada sekian-sekian tarikh, kemudian ketika tarikh tersebut dia ada kemampuan, maka waktu itu hukum dia membayar hutang adalah wajib. Kalau contoh, saya berhutang dengan seseorang, saya janji dengan dia bulan depan saya akan bayar, maka pada bulan depan tarikh yang dah ditetapkan dan tarikh tersebut saya ada kemampuan untuk bayar, ketika tarikh itu saya wajib bayar, hukumnya wajib. Dalam tempoh sebulan belum wajib lagi, tapi kalau saya ada kemampuan, sunat untuk saya bayar sebelum daripada tarikh yang ditetapkan. Niat nak berhutang diharuskan kalau kita ada nekat dan sungguh-sungguh usaha untuk membayar balik. Kalau memang ada niat untuk lari atau tak nak bayar, hukumnya haram. Sebab tu kadang-kadang ada orang jual motor lari kedai, kereta lari kedai. Awal-awal nak beli tu dah ada niat untuk lari, untuk tak nak bayar, hukumnya haram. Hukum berhutang asalnya adalah harus, tetapi wajib bayar ketika mana sampai waktunya dan juga ada kemampuan nak bayar ketika waktu tersebut. Kalau misal kata belum mampu, belum lagi jatuh hukum wajib untuk dia bayar, walaupun tarikh tu dah sampai. Walaupun tarikh tu dah sampai tapi dia belum mampu nak bayar, belum ada kemampuan. Contoh, dia keluar duit dekat bank RM1,000, esok janji nak bayar dah sampai tarikhnya. Malam tu na'udzubillah rumahnya kena rompak. Duit-duit tu pun hilang, dalam akaun pun memang dah habis. Esoknya dia tidak diwajibkan untuk membayar hutang tadi sebab belum sampai kemampuan. Tapi kalau memang awal-awal kita niat nak berhutang untuk menganiaya pemberi hutang tadi, maka hukumnya haram.
Hutang pandai, tapi time nak bayar kata tak ada duit. Tapi tengok dekat Facebook dia update makan sedap-sedap, jalan-jalan, pergi melancong dan sebagainya. Tu tak kenalah, hukum dia haram. Sebab sepatutnya dia wajib bayar pada waktu yang telah ditetapkan dan ada kemampuan pada ketika itu. Yang kedua, menguruskan jenazah. Kamu sikit lagi ya. Seterusnya, perkara kedua yang wajib ditunaikan ialah menjelaskan kos pengurusan jenazah. Ada 4 perkara yang menjadi kewajipan dalam menguruskan jenazah, iaitu memandikan, mengkafankannya, solat ke atasnya dan kebumikannya. Kewajipan tersebut merupakan kewajipan fardu kifayah mengikut ijma' ulama'. Kebanyakan kewajipan-kewajipan tersebut memerlukan kos yang semuanya itu dibayar dengan harta si mati. Jika terdapat ahli waris atau sesiapa saja yang ingin membayarkan kos tersebut, maka ia tidak mengapa. Kebiasaannya pihak masjid dan surau mempunyai skim caruman khairat kematian. Skim ini merupakan salah satu usaha untuk meringankan beban si mati dalam melangsaikan kos pengurusan jenazah. Kalau misal kata anak-anak nak menguruskan sendiri, itu lebih afdal, itu lebih baik. Kita ada anak 10 orang, semuanya kita hantar ke sekolah agama, tahu dia cara nak menguruskan jenazah. Kita bagi tahu, nak, kalau ayah dah tak ada nanti, kamu uruskan jenazah ayah, jangan bagi orang lain uruskan, anak-anak uruskan. Itu lebih afdal, itu lebih baik. Ketika mandikan, dia akan ingat balik, ini tangan yang menyuapkan makan kat mulut dia. Semua itu untuk ibadat, untuk anak-anak tadi. Dalam masa yang sama, untuk kebaikan ayah atau mak tadi. Antara perkara-perkara yang tidak akan terputus, tidak akan terputus pahala orang yang meninggal dunia. Ketika mana kita meninggal dunia, semua amalan kita akan terputus melainkan 3 perkara. Yang pertama, harta yang disedekahkan jariah, harta yang diinfakkan. Harta tersebut masih lagi digunakan, maka selagi mana digunakan, pahalanya tetap akan mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, yang mana bila ilmu itu masih lagi digunakan, diamalkan, diajarkan kepada orang lain, walaupun kita dah meninggal dunia, kita akan dapat lagi pahalanya berterusan. Dan yang ketiga, doa anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau kita hantar anak-anak ke sekolah agama, insya-Allah mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan bila dia menguruskan jenazah kita, apa yang ada dalam hati dia? Ya Allah, ampunkan dosa mak aku. Ya Allah, ampunkan dosa ayahku. Sepanjang dia menguruskan jenazah kita, doa tak putus-putus dalam hati dia. Doa tak putus-putus dalam fikiran dia. Perbelanjaan mengkafankan mayat bermaksud kos membeli kain kafan dan perkakas yang berkaitan dengannya seperti kapur, kayu gaharu, kapas dan sebagainya. Sementara bagi upah memandikan, mengusungkan dan menggali kubur diberikan kepada mereka yang mahu diberikan upah. Manakala mereka yang tidak mahu menerima upah, maka tidak boleh diberikan harta pusaka si mati kepada mereka sebagai hadiah atau sedekah, kerana itu bukan keperluan. Kalau yang menguruskan jenazah, dia kata tak apalah, simpanlah duit tu, maka duit tu kena kembalikan pada harta, dalam harta yang wajib difaraidkan. Tak boleh bagi juga, kalau nak bagi juga daripada duit poket, sama ada waris anak yang sulung ke, terpulanglah. Kalau misal kata memang kena bayar, ambil daripada harta si mati. Kalau misal kata ada setengah-setengah tempat, setengah masjid, dia dah tentukan. Bagi jenazah lelaki, sekian-sekian bayaran. Jenazah perempuan, sekian-sekian bayaran. Yang anak-anak ni kena faham lah, sebab tu kena mengaji. Kadang-kadang tak faham, tapi buat-buat faham. Dimarahnya pula pengurusan masjid. Apa ni fardu kifayah? Mata duitan dan sebagainya. Kau kalau pandai, kau mengurus sendiri. Sebagai anak, kalau dia pandai, urus sendiri. Itu kewajipan dia sepatutnya. Kalau dia tak mampu, dia kena upahkan orang lain. Kalau orang tu minta bayaran, wajib kita bayar menggunakan harta si mati tadi. Dia tak pandai, dia tak nak urus, tapi bila orang lain uruskan, minta, dia kata mata duitan, minta jual agama dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Ahli waris boleh menggunakan harta mereka untuk diberikan sebagai hadiah atau sedekah. Kos pengurusan jenazah berbeza mengikut keadaan si mati ketika hidup dan juga tempat tinggalnya, seumpama perbelanjaan di bandar lebih tinggi daripada perbelanjaan di kampung. Perbelanjaan tersebut perlu dikawal supaya tidak berlaku pembaziran dan tidak terlalu berjimat.
Kebiasaannya kos pengurusan jenazah di surau atau masjid didatangkan dalam satu pakej yang lengkap, iaitu dari memandikan jenazah sehingga dikebumikannya. Bagi jenazah isteri dan anak-anak di bawah tanggungan, kos pengurusan mereka ditanggung oleh suami atau bapa mereka walaupun mereka mempunyai harta yang banyak. Tanggungjawab setelah mereka mati adalah sama seperti tanggungjawab semasa mereka masih hidup. Ini bagi anak-anak yang belum ada harta ataupun isteri di bawah tanggungan suami. Maka harta tu daripada mana? Harta daripada suami ataupun ayah si mati bagi anak-anak tadi. Jikalau si mati seorang yang miskin, yang tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar kos pengurusan jenazahnya, maka tanggungjawab dipikul oleh mereka yang berikut mengikut tertib. Yang pertama, mereka yang wajib memberi nafkah kepadanya. Siapa dia? Ayah lah. Kalau anak ni mati, anak ni meninggal dunia, masih kecil, masih sekolah, belum ada pendapatan, belum ada harta, maka yang wajib mengikut turutan adalah yang menafkahkannya semasa dia hidup, iaitu ayahnya. Kalau isteri yang memang tak ada harta, suaminya yang menafkahkan, maka pada ketika itu suaminya yang wajib menafkah, membiayai untuk pengurusan jenazah. Yang kedua, kalau misal kata yang menafkahkan pun tak mampu juga, dia pun orang miskin juga, maka siapa? Daripada mana? Daripada Baitul Mal. Daripada Baitul Mal, maklumkan pada amil karyah. Ataupun kalau misal kata susah, bikin pengurusan leceh, biasanya masjid-masjid pun sanggup bagilah. Bagi tahu dengan pihak AJK masjid, dengan tuan imam ke tuan Bilal, tuan-tuan nazir ke, bagi tahu ini keluarga ni memang tak mampu, macam mana? Buat mesyuarat di kalangan ahli jawatan kuasa, tak apa kita gunakan duit tabung. Tabung apa? Tabung kebajikan contoh untuk membiayai, sebab orang ini, arwah ini, keluarganya keluarga yang susah. Tak ada masalah, boleh. Kalau misalnya kata masjid tak nak tampung juga, bagi tahu dengan zakat Baitul Mal, ada dana khusus untuk kes-kes sedemikian. Yang si ketiga, orang Islam yang kaya di kalangan setempat. Maka wajib bagi orang Islam yang kaya, yang melihat setempatnya itu orang tu meninggal dunia, tak ada harta dan dia sahaja yang kaya, maka wajib bagi dia ketika itu untuk menampung. Sebab hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah menguruskan jenazah. Kalau misal kata yang lain tak mampu dari sudut harta, maka yang mampu, maka hukumnya wajib ketika itu yang mampu untuk membiayai. Perhatian, jamuan kenduri tahlil arwah, hadiah kepada jemaah solat jenazah, sedekah kepada pembaca Al-Quran dan sebagainya tidak termasuk dalam kos pengurusan jenazah. Tidak boleh menggunakan harta pusaka si mati bagi tujuan tersebut. Sebab ia semuanya ini bukan perkara yang wajib, bukan perkara yang mesti dilakukan. Kalau nak buat juga, gunakan tabung lain. Biasanya kalau berlaku kematian, kadang-kadang setengah-setengah tempat letak beras dalam jak, jadi orang yang datang masukkan duit. Duit tu boleh guna untuk bayar upah pada orang yang solat. Setengah-setengah tempat dia masih mengamalkan lagi, memberi upah kepada orang yang membaca Al-Quran. Bacakan Al-Quran, niat sedekahkan. Soal sampai tak sampai, itu perkara kedua. Tetapi diupahkan kepada orang ni, bayar contoh RM100 untuk satu juzuk. Niatkan bacaan pahalanya sampai kepada dia hadiahkan, disedekahkan kepada arwah si mati. Jadi kos itu tak termasuk dalam kos yang wajib untuk digunakan untuk pengurusan jenazah. Tak boleh ambil daripada harta si mati. Itu boleh guna tabung lain ataupun daripada duit waris yang terdekat ataupun sebagainya. Yang penting bukan harta si mati. Yang ketiga, melangsaikan segala hutang dalam tanggungan si mati. Kita akan sambung pada perjumpaan akan datang insya-Allah. Ada soalan tak? Tak ada soalan. Saya rasa cukup sekadar itu. Akan datang kita akan sambung yang ketiga dan yang keempat. Melangsaikan segala hutang dalam tanggungan si mati. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lama itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Anda terkasar bahasa, tegur hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu insana lafi khusr ila ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.